Saya pula yang pergi hentam, mau tengok. Kalau boleh jumpa, saya mau tanya, apa yang kau mau? Kau menangis-nangis melalak tengah malam dekat sini sampai orang takut, apa yang kau mau? Ni hati panas, mana hati panas, terbawa hati panas ni. Kisah-kisah seram dan misteri di bilik gelap. Assalamualaikum semua. Nama saya Halim, asal dari Sandakan, Sabah. Sorry kalau gaya cakap apa semua susah mau faham. Minta maaf ya. Dia begini bang, saya bekerja sebagai pemandu lori. Kebetulan abang baru cakap tadi kan. Saya kerja pemandu lori. Kita terus kepada ceritanya lah, cerita. Waktu tu awal mula PKP sekitar tahun 2019 gitu kan. 2020 tu isteri saya mengandung anak yang ketiga. Okey. Waktu tu saya bawa lori, kerja sebagai pemandu lori, menghantar barang makanan, ayam hidup dari Kota Kinabalu ke Tawau melalui Jalan Kalabakan. Siapa-siapa orang Sabah dia tahu ni. Jalan Kalabakan ni bukan jalan yang biasa-biasa. Makan masa 10 jam, 11 jam untuk sampai. Sepanjang perjalanan tu, bila kita tiba di satu tempat nama dia Sapulut. Okey, Sapulut sampai ke Kalabakan tu, perjalanan tu mengambil masa sekitar 3 ke 4 jam. Dalam masa 3 ke 4 jam tu, kita tidak akan jumpa rumah orang bang, penduduk kampung apa semua tidak ada. Betul-betul hutan tua. Pernah dengar Melayu Basin, Lost World di Sabah ni, Melayu Basin yang hutan tua, hutan tertua. Dia melalui jalan tu lah, Jalan Kalabakan tu. Memang yang jalan tu jalan di tengah-tengah, kiri kanan pokok, kadang-kadang dia punya dahan tu di atas dia bertemu. Itu hutan. Dia punya hutan ada setengah tempat tu dia begitulah. Kalau kita singgah tidur tu, kadang singgah tidur tepi jalan, ngantuk, singgah tidur. Bila kita bangun, tengok keliling kita gajah liar bang, gajah liar. Begitu dia punya keadaan jalan tu lah. Tapi kejadian ni bukan berlaku semasa saya memandu lori. Setiap sepanjang perjalanan saya pergi ke Tawau dan balik ke KK. Kejadian ni berlaku di rumah sewaktu saya pergi bekerja. Siapa-siapa yang ada dengar cerita dua episod sebelum ni, isteri saya ada bercerita. Abang Ivan ingat lagi kan cerita kan? Ingat. Iya, okey. 2021 isteri saya melahirkan anak yang ketiga sekitar bulan 6. Bulan 6 pertengahan tahun lah. Bila anak saya lahir tu, saya kerja macam biasa, Isnin sampai Jumaat. Kita orang bawa lori lokal sekitar kawasan KK. Bila tiba hari Jumaat, macam siang tadi Jumaat kan, siang tadi Jumaat, malam ni adalah jadual perjalanan jauhnya. Kita akan bergerak dari KK ke Tawau sekitar jam 10 malam ataupun jam 11. Okay, kita akan pergi ke Tawau. Sampai Tawau esoknya hari Sabtu, kita buat kerja itu apa semua siap sebelah petang kita akan balik ke KK. Seandainya awal sampai KK, ya awal lah, kita boleh awal rehat. Satu masa tu, semasa dalam perjalanan balik, isteri saya ada telefon. Ini selepas kelahiran anak yang ketiga ni bang. Dia telefon, nada suaranya memang agak lain lah, lain daripada yang biasa. Dia cakap, bang, kenapa? Dari nada suara dia tu, bang, kita sudah tahu. Kita sudah boleh agak. Ada apa? Dia cakap. Bilangnya, saya cakap, ada yang tak ngam, ada yang tak bagus. Dia bilang, iya, abaikan. Sekejap lagi aku sampai. Cakap saya dengan nada suara kuat. Sekejap lagi, abah kamu balik, abah kamu sampai. Dia bagi dengar benda tu lah, bahawa saya akan sampai sekejap lagi, gitulah kan. Lebih kurang gitulah. Sikit-sikit bagi semangat dengan isteri aja supaya jangan terlalu takut. Okey, bila sampai ke rumah di KK, Sabtu malam Ahad, kita tak sampai tengah malam. Waktu saya sampai tu bang, dia gangguan yang macam isteri saya cakap tu, ada bunyi macam diseret di atas bumbung.
kan macam bunyi karung, dia bilang macam ada bunyi apa rambut diseret. Benda tu memang sudah tak ada lah. Kita orang cek bersama tak ada lah. Tapi keesokan malamnya, malam esoknya pula, Ahad malam Isnin. Okey, waktu tu hari Ahad kita rehat lah, kita rehat kan, baru balik dari perjalanan jauh, kita berehat. Sekitar jam dekat tengah malam lah, 10.30, 11 gitu, mungkin 11.30, dekat tengah malam. Saya tengah berehat, saya duduk di antara ruang dapur dengan kita buat tangga, dua anak tangga turun ke bawah. Di bawah tu kita letak mesin basuh, sinki apa semua kan. Jadi saya duduk tangga tu lah, lepas makan kita rehat. Tengok YouTube, kita guna handsfree. Kita guna handsfree biar lebih feel lagi lah kan. Dengar cerita YouTube apa semua lah, sekiranya seram ke apa ke. Waktu tengah asyik layan YouTube ni, ada bunyi yang di luar daripada bunyi handsfree tu ikut masuk ke dalam telinga. Bunyi tangisan bang. Dia punya bunyi dia macam mana mau cakap ini start meremang lah ni. Ya, bunyi dia, tangisan dia halus, lunak lah bang. Dia punya suara lunak, susah. Kalau suara manusia mau cuba tiru memang susah. Dia tidak kuat, dia tidak slow, tapi cukup didengar di telinga, cukup jelas. Dia saya dengar gini, saya buka sebelah handsfree telinga untuk pastikan bunyi itu bukan dari apa YouTube yang saya tengok ni lah, bunyi dari luar. Saya buka sebelah, saya dengar. Memang iya. Memang bunyi dia ni bunyi orang menangis, bunyi perempuan menangis. Mendayu-dayu bang, betul-betul syadu bunyinya, memang syadu. Seakan-akan dekat, tapi dia bunyi dia macam mau gambarkan dia punya suara tu lain bang, memang lain. Kita tidak berapa layan lagi lah, kita sumbat balik telinga, sambung layan YouTube, sambung. Bunyi tu tidak berhenti tau bang, dia makin kuat. Macam dia tahu kita sumbat telinga ni, tidak mau dengar suara dia kan, dia kuatkan sikit volume dia. Dia kuatkan sikit volume dia. Saya buka, saya dengar betul-betul, pastikan betul-betul benda ni memang benda suara orang menangis, perempuan menangis mendayu-dayu, halus, panjang, syadu bang, memang cukup syadu. Ini time ni memang saya pun memang meremang. Saya rasa macam teruja juga. Lepas tu saya masuk ke dalam, saya buka pintu bilik, saya buka sikit, saya tengok isteri saya pun tengah tengok YouTube juga, guna handsfree juga. Saya tengok dia tengok saya buka handsfree sebelah. Lepas tu saya signal guna jari. Saya tak cakap, saya signal gunanya lah, sama ada dia dengar dengan menunjuk tangan ke telinga. Awak dengar, kau dengar. Dia buka, dia dengar, dia bilang iya. Okey, saya signal dia, tutup balik handsfree, kasih volume, kasih up. Jangan sampai dia dengar bunyi tu, sebab dia pun sudah cakap dia sudah dengar kan. Dia sudah dengar. Okey, waktu ni seram itu memang ada, tapi mau dikatakan takut, tak berapa takut. Tapi hati sudah mula rasa panas. Sebab kenapa? Ini rumah-rumah kita. Kalau kau datang sini mau kasih dengar suara kau, mau menakutkan kita di rumah kita, mungkin bukan tempatnya. Jadi saya rasa tercabar. Kalau benda tu datang sampai menakutkan ahli keluarga saya, anak isteri saya, kau kena berdepan saya dulu. Takutkan saya dulu. Ini bukan mau cakap takbur ke sombong, tidak bang, minta maaf. Ya. Cuma rasa macam sedikit ancaman lah. Kan dia menakutkan kita kan, menakutkan ahli keluarga, isteri saya takut apa semua kan. Yelah. Masa suami bertanggungjawab lah dengan apa benda yang berlaku. Iya, begitu. Begitulah Ke lebih kurang. depan dulu. Jadi saya signal dengan isteri, duduk diam-diam, volume kasih up, kedengarlah YouTube apa semua. Aku tak tahu lah sama dia kasih slow kah, dia sambung dengar bunyi Kuat ke? tangisan juga ataupun tidak, saya tak tahu lah. Saya tutup pintu, saya keluar, saya capai parang, saya capai touchline. First saya keluar pelan-pelan, saya keluar slow tau bang, slow saya keluar. Saya pula yang mengendap dengan dia, slow keluar. Saya pergi tepi rumah, kan rumah saya di bagian ujung. Rumah tu dia rumah sebaris, 3 atau 4 unit rumah. Hujung satu ada penghuni, tengah-tengah kosong, dan hujung satu lagi saya lah.
Saya pergi keluar rumah. First saya solo atas bumbung. Saya solo atas bumbung, saya solo belakang rumah, pokok pisang, pokok nibung, segala apa semua. Tidak ada, hati saya puas. Okey. Lepas tu saya masuk balik dalam rumah. Bunyi tu masih ada lagi tau bang. Bila saya masuk balik dalam rumah, dia bunyi lagi. Waktu saya di luar, dia diam. Bunyi tak ada. Saya masuk balik, dia mula lagi. Dia menangis lagi balik. Di situ hati saya sudah mulai panas. Mula panas. Saya ingat saya satu lagi tempat saya belum pergi. Sebelah rumah yang kosong. Okey. Saya gerak pelan-pelan. Waktu tu saya ingat macam parang saya tak bawa. Saya cuma tinggal bawa torchlight. Sebelum saya gerak keluar ke rumah sebelah tu, saya pastikan bunyi tu datang dari arah mana. Saya dengar betul-betul. Saya rapatkan telinga dinding. Memang bunyi tu betul-betul dari sebelah rumah bang sebenarnya bang. Dari sebelah rumah bahagian dapur. Yang rumah yang kosong tadi. Saya keluar pelan-pelan. Ini yang mungkin tu waktu saya mungkin hati panas, rasa tercabar. Jadi mungkin takut tu agak tak berapa rasa takut lah kan. Saya pula yang pergi hendak mau tengok. Kalau boleh jumpa saya mau tanya, apa yang kau mau? Kau menangis-nangis melalak tengah malam dekat sini sampai orang takut, apa yang kau mau? Ni hati panas bang, ni hati panas, terbawa hati panas ni. Hati panas, isteri sudah dengar, dia ketakutan apa semua kan, anak-anak pun apa semua. Kita pergi, masuk pelan-pelan. Buka saja pintu tu bang, bila saya masuk buka pintu, bunyi tu diam. Tapi still juga masuk pelan-pelan. Saya mau tahu, kalau betul memang dia ada situ, saya mau tahu di mana. Macam kemahuan untuk mau, macam mana mau cakap kan? Maksudnya Kalau dia maksudnya abang Ngai ni ataupun abang Halim ni perasaan ingin tahu datang mana bunyi tu, apa benda tu kan? ingin apa tahu benda satu, tu yang mengganggu? kalau dia boleh bercakap, kalau dia berdepan dengan saya mau tanya apa yang kau mau. Kau buat apa di sini, apa yang kau mau. Macam juga kita manusia pergi tempat orang, jangan ganggu kan, jangan ceroboh, jangan buat benda tak bagus. Dia datang ke tempat kita sampai menimbulkan satu ketakutan dalam saya punya keluarga, isteri saya, anak-anak apa semua. Satu cabaran buat saya. Kalau dia tu manusia, saya mau tanya, kau mau apa? Kau mau apa? Kau cakap. Itu sudah terbawa hati panas tu bang, tu hati panas. Orangnya panas baran. Saya ini orangnya panas baran bang. Kalau saya rasa saya di tempat yang betul, saya tidak peduli siapa pun kau. Itu saya punya pendirian saya lah. Tapi Jadi bila Ngai dah pergi buka situ, tiba-tiba bunyi tu dah senyap. bunyi itu senyap bang. Tapi saya masih juga mengendap sampai ke dapur rumah tu. Memang tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Cuma saya ada jumpa kucing ya, kucing baru lepas beranak, ada anak 4-5 ekor. Itu saja. Yang bunyi menangis itu serta merta hilang. Dia tak ada. Jadi lepas Ngai dah geledah semua ruang sudut apa semua, tak jumpa Memang benda tu, jumpa kucing. Lepas tu Ngai masuk balik ke rumah. Pergi balik ke rumah. Masuk balik ke rumah, lepas tu tunggu lagi. Tunggu kalau dia bersuara lagi lah. Dia menangis ke, dia mau ketawa ke, dia mau apa ke. Tapi lepas tu syukur alhamdulillah memang tiada lah. Memang tidak ada. Sebab saya pernah dengar sebelum ni, untuk pengetahuan korang semua, kalau mungkin video ni kita akan gabungkan part isteri dia bercerita, betul abang Halim bercerita, kita gabungkan dua supaya korang lebih jelas lah. Sebab wife abang ada cakap sebelum ni, memang suami dia ni memang berani, main tegur apa semua, dia memang berani. Jadi bila abang Halim bercerita, jelas lah kat situ, memang jelas lah dia pula yang mengendap benda tu. Betul tak bang? Saya mengendap sebab di pengalaman saya lah bang. Kalau yang benda yang perempuan menangis, ketawa, rasanya ini sudah kali yang kedua saya dengar. Kali pertama di tempat tinggal kami yang sebelum PKP, saya bekerja di tempat yang lain. Bila mula PKP dia ada pengurangan pekerja kan. Bila pengurangan pekerja, saya dapat kerja tempat yang inilah.
Ini sudah kali kedua saya dengar yang perempuan ni lah. Kalau yang perempuan ni menangis ke ketawa ke, ini kali kedua. Kita mau kepingin juga. Kan dia datang ke dunia kita, tempat kita. Tunjuk diri dia begitu, menakut-nakutkan orang. Kan boleh buat kita punya akidah terpesong. Kita tak seharusnya takut dengan dia. Bukan juga kita mau cakap kita, bukan takbur. Bukan mau cakap kita ni bangga diri ke, besar diri. Tidak. Tapi kita ni manusia sebaik manusia, ciptaan, kita khalifah di muka bumi. Kita tahu tempat dari mana, tempat dari mana. Gitu. Jadi kalau kita takut dengan benda tu, boleh macam mana? Boleh katakan syirik lah. Kita takut dengan sama makhluk. Kita tidak takut dengan yang menciptakan kita ni. Takut pada tempatnya sepatutnya kita takut. Gitu. Berani biar bertempat. Gitu. Kalau kita salah, kita berani pun dagam juga. Itu kalau yang bab perempuan ni lah. Tapi kalau benda yang pernah nampak depan mata pun, sebab kita mau tahu, cuba cari, mau tengok macam mana bentuk benda ni, macam mana wujudnya, apa semua. Sebelum ni tengok di video apa semua. Tapi kalau nampak di depan mata, yang real depan mata sudah pernah sekali. Boleh cerita bang. Boleh kongsikan. Okey, boleh. Menarik juga ni. Okey, jom kita dengar. Ini waktu macam awal-awal perkahwinan dulu lah, sekitar waktu isteri saya mengandung anak kedua saya perempuan. Waktu tu tahu Tanah Felda dengan sebelum Felda diwujudkan, kerajaan buka tanah rancangan. Betul. Okey, di Sabah ni dia buka tanah rancangan Yalah, adalah tanah rancangan. Bila buka tanah rancangan, baru dibuka pula Felda selepas itu di kawasan ngadat tu. Jadi kita di antara arwah abah saya ini antara yang terawal menghuni tanah rancangan ni. Jadi zaman dulu, bila kerajaan buka tanah rancangan ni, kalau kita mau minta daftar masuk kepada menghuni lah tanah rancangan ni, jadi peneroka, oleh kerana orang tak mau masuk jadi peneroka ni, diorang boleh pilih bang, aku mau lot tanah yang ini, aku mau lot tanah yang ini, aku mau lot tanah yang itu. Okey, zaman dulu bila buka tanah rancangan ni, bila start ditanam sawit, diorang akan tengok dulu tanah tu. Diorang tengok tanah tu, dia punya struktur tanah, berbukit ke apa semua. Jadi orang zaman dulu ni, kalau kebun tu yang terkena banyak dengan kayu jenis keras, kami di sini panggil dia kayu belian. Kayu yang jenis sangat keras. Yang keras tu. Pernah dengar bang kayu belian? Pernah. Yang beratus tahun yang masih belum repot lagi. Jadi arwah abah saya ni dapatlah lot tanah yang banyak kayu tu, yang sudah berpotong, yang masih panjang, yang masih ada tunggul kayu apa semua. Orang zaman dulu masuk tanah rancangan, dong nak mau yang ada banyak kayu tu, sebab bila banyak kayu tu, tanaman sawit akan kurang. Itu pendapat orang. Padahal sawit itu dikira mengikut ada ukuran dia kan, ada kayu tunggul ke apa, dia tetap tanam selagi ada tanah. Jadi terkenalah lot yang banyak kayu belian ni. Sangat banyak bang, betul-betul banyak. Zaman tu jenis kayu tu orang tak pandang. Kira, yalah orang tanah lah, kira buangan lah. Jadi dapat tanah lot yang sebegitu. Okey, dipendekkan cerita lah. Kebun tu agak tidak terjaga lah. Memang memang tidak terjaga langsung. Dengan pokok sawitnya sudah tinggi, yang sudah berusia 35 tahun, 40 tahun, sangat-sangat tinggi. Dengan semak samunnya apa semua segala macam, memang betul-betul semak lah. Jadi hutan lah, lebih kurang hutan sawit. Bila dibuat penanaman semula, kebun di menyebelah tu sudah kena tumbang. Jadi ada satu masa tu kita tersinggah ke kebun, nampaklah apa terjadi dengan kebun tu selama tidak dijaga. Orang masuk, potong kayu, curi. Jadi kita pakat-pakat adik-beradik, ambil satu masa, kita ramai-ramai pergi periksa mana-mana kayu yang masih ada, kita selamatkan. Okey, kejadian tu, bila sudah kita kumpul, ramai-ramai adik-beradik, kita tetapkan satu masa, kita pergilah ramai-ramai. Adik, abang, ada kawan juga ada ikut, mak juga ada ikut.
Kita periksa kayu tu satu-satu. Okey, tempat ini kita tanda kat sini ada kayu begini lagi, lebihnya di sini begini. Kita pusinglah satu-satu kebun tu. Dengan keadaan macam belukar ni, hutan belukar. Dan dengan pokok sawit dia sudah jadi hutan belukar ni. Kita pusing. Mau berjalan, lorong-lorong tu memang tidak ada. Memang tidak ada. Kita pusing satu kebun, kita sudah tanda semua. Siang, petang kita balik. Bila balik tu kita merancang sebelah malamnya kita akan balik ke kebun tu untuk menjaga kalau ada orang masuk lagi untuk mencuri kayu kan. Okey, bila sebelah petang tu rancang-rancang, adalah dengan kawan 4, 5 orang, 6 orang lah begitu. Kita pergilah sebelah sebelum maghrib rasanya tu. Sebelum maghrib kita sampai di kebun dengan kawan yang sambil jaga kayu. Kawan ni planning mau cari ayam hutan, cari pelanduk apa kalau ada kan. Memang ada bang. Orang bercerita tempat tu memang sudah ada ayam hutan, ada pelanduk apa semua. Jadi kawan-kawan ni sudah merancang, siap bawa senapang, guli apa semua, apalah alat-alat untuk berburu. Kita pergilah sampai di kebun maghrib. Kita pasang kemah apa semua. Lepas tu rehat, lepas tu kita buat unggun api. Lepak. Sudah larut malam gitu, tiba-tiba kawan ni cakap, jom, dia bilang. Kita pergi pusing-pusing, mana tahu ada ayam hutan ke, pelanduk ke, apa-apalah yang boleh berburu ceritanya. Sambil-sambil memeriksa kayu-kayu yang sudah kita tanda siang tadi. Okey. Kita pun jalan pusing, ikut urutan yang kita tanda kayu siang tadi. Kita pusing. Dari pertengahan kebun kita orang pusing ke belakang sampai ke ujung kebun. Kita patah balik. Waktu patah balik tu kita sambil-sambil merentas ke kebun sebelah yang agak sudah lapang lah, sudah ditumbang. Senanglah berjalan situ. Sampai di satu tempat ni, ini yang dekat dengan kita punya camp yang kita dirikan ni, unggun tu. Kita jumpa satu tunggul. Waktu ni kita belum perasan bang, bab tunggul tu dengan semak samun tu. Okey. Waktu siang kita belum perasan lagi benda ni siang tadi memang tidak ada. Tunggul tu, di keliling tunggul tu dia ada macam semak samun, dia macam pagar kita orang tak boleh lalu bang. Lepas tu di tengah-tengah tu dia ada lubang. Macam satu lorong kecil, kalau mungkin ayam hutan muat lah, pelanduk, kancil mungkin boleh muat benda yang haiwan kecil kan. Di hujung lorong tu dia ada mata berkelip kecil. Okey bang. Jadi kawan yang rancang tadi mau pergi memburu ni, siap bawa senapang ni, dapat apalah, dapat guli ke, dapat angin ke. Dia cakap, dia bilang, dia ni apa yang kecil, kancil ke pelanduk? Kancil. Yang kecil ni kancil kan? Dia kalau ini kancil dia bilang. Kalau bukan kancil ni musang. Jadi dia maju ke depan, kita orang gosang sedikit. Tapi kita orang semua macam, dia pun macam dari di mau tembak. Kita orang semua tengok mata tu berkelip bang. Dia kelip kecil. Ini waktu ni bang kita mau ke kiri tak boleh. Seolah-olah macam ditutup. Ke kiri tak boleh, ke kanan pun tak boleh. Okey, bila tengok benda tu kecil bang. Dari mata kecil berkelip, kancil kan. Memang betul kecil lah. Kalau kita tengok sekarang ni macam mata kucing kita solo dari jauh. Dia bersinar kan, mata kucing kan. Kecil macam gitu. Dia berkelip. Dia buka, membesar sedikit. Mata tadi dia membesar sedikit. Dia klip lagi. Dia buka, dah membesar, sudah meninggi, makin tinggi. Tapi kita orang still juga tengok. Seolah-olah macam separuh sedar tak sedar. Kita perhatikan benda tu. Klip kali keempat, dia sudah besar, sudah setinggi kita bang. Yang lorong dah tadi kita sudah tak peduli. Apa semua tak peduli. Adik saya seorang, dia bawa parang, dia sudah siap buka parang. Ini bukan kancil dia cakap. Dia mau cabut parang. Tapi ada satu abang tu, kira waktu tu dia yang paling tua lah di antara kami. Dia cakap jangan tarik parang dia bilang. Gostan dia bilang, gostan. Undur, semua undur dia cakap. Ini bukan kancil, bukan apa-apa dia. Semua undur. Bang, benda tu bang, semakin dia berkelip, semakin dia besar. Ini real bang, ini real depan mata. Saya nampak sendiri dengan mata kepala saya. Berkelip, dia membesar. Setiap kelipan itu dia membesar, dia semakin tinggi bang. Abang tahu gak paras pokok sawit yang sudah berumur 40 tahun? 40 tahun ke atas. Uish. Itu tinggi tu.
tinggi bang, memang betul tinggi. Akhirnya dia setengah pokok sawit tu bang. Ketinggian dia setengah pokok sawit. Kita orang tengok sambil undur pelan-pelan sambil tengok. Lepas tu apa lagi? Kita orang cabut, semua cabut. Di Tampugang. Ini belum lagi bang, belum habis lagi. Bila kita orang cabut, kita orang pun baliklah ke kemah yang kita buat tadi, siap dengan unggun api. Abang tahu apa yang peliknya di situ? Apa tu? Tepat yang kami jumpa benda tu cuma di sebelah belakang kemah saja. Waktu kami jumpa benda tu, kami tak nampak pun kemah, kami tak nampak pun unggun api. Lepas tu baru saya pun sedar, siang tadi waktu saya tanda kayu dengan mak petang, tidak ada rumpun yang sebegitu lebat sampai orang tak boleh lalu. Tidak ada tunggul kayu, tidak ada apa. Kenapa tiba-tiba ada seolah-olah macam tunggul kayu, ada macam semak samun yang langsung tak boleh kita lalu. Kita orang stop, cuma ada satu lorong saja. Benda tu di ujung lorong. Seolah-olah macam dia bagi tahu, stop. Jangan lalu sini, ini tempat saya. Dia macam gitulah. Seolah-olah macam dia bagi tahu begitu. Ini nampak bang, ini nampak depan mata. Ini betul-betul real depan mata, kita nampak. Dia mula-mula daripada ke depan mata kan tadi. Berwarna apa tadi? Depan mata. Merah Dia pertama waktu ke depan mata tu masih kecil, waktu mula-mula kan nampak. Dia macam mata kucing bang, kuning-kuning. Okey. Bila ke depan dia kedip yang besar, dia makin dari kuning dia pergi oren. Hampir ke merah-merahan. Semakin dia besar, dia jadi semakin merah, semakin merah, semakin merah. Tapi dia tak merah betul. Dia tidak terlalu merah. Oren-oren pekat lah gitu. Cuma ada mata bentuk. Rupa-rupanya siang tu kan, Abang Halim dah pergi Darusha dah kan dengan mak kan. Dah tengok dah keadaan tu tak ada pun yang pokok-pokok yang besar ke yang rimbun-rimbun kan. Tak ada jalan yang menutup. Malam tu bila korang dah pasang kemah, korang dah bakar unggun api, di malam kan benda ni berlaku. Tiba-tiba malam jadi macam rupanya sebenarnya kemah korang kat belakang tu je. Ya, bila kita sampai kemah bang, kita sampai kemah, kita tengok balik tempat tu cuma di belakang kemah. Di belakang kemah kita saja, betul-betul belakang kemah, di sebelah unggun api. Memang asal ni misteri ya kisah ni kan. Misteri geng betul. Time tu berapa orang lah Abang Halim? Ngai? Sekitar mungkin ada 5 atau 6 orang. Saya pun sudah tak berapa ingat lah. Benda ni sudah lama berlaku kan. Itu pengalaman pertama saya nampak benda yang bukan alam kita punya makhluk. Saya nampak depan mata. Tapi benar cerita lagi, benda yang tinggi tadi tu, macam mana bentuk rupa dia? Okey bang, kita cuma nampak bentuk mata saja. Bentuk badan apa semua tidak ada. Tidak ada. Yang semacam bayang ke apakah, kita tak pastilah masa tu. Mungkin ada tapi kita sudah tak perasan. Fikiran ni sudah bukan-bukan. Tengah mikir dari mata kecil sampai begini besar sampai begini tinggi. Pikiran macam entahlah bentuk kau macam mana apalah. Tapi kita tahu kau bukan binatang buruan, bukan kancil, bukan pelanduk, bukan ayam hutan, bukan apa. Misteri, seram, lagi melibatkan malam. Okey. Dan akhirnya, bila dah nampak benda tu, and then sampai korang dah masuk balik ke kemah tu kan? Ke kemah tu balik. So masih lagi stay kat situ lagi bang kan? Ya, kita stay sampai pagi juga bang. Betapa kering. Kering hati korang, betul. Benda tu dia tak mengganggu lah sebetulnya. Dia memang tidak mengganggu apa semua. Kita orang bila sampai kemah tengok, tadi kita di situ kan? Kita tunjuk, iya tadi kita di situ. Kita undur ke sana dari sampai sini. Ya, di situlah tadi kita. Seandainya benda tu tak halang kita, mungkin dalam 10 langkah, 15 langkah bang, kita sudah sampai kemah bang. Dekat saja, betul-betul dekat. Mungkin waktu siang mungkin kita kan, alam kita kan siang, diorang malam. Waktu siang mungkin dia tak halang kita lah, dia tahu ini dunia kamu siang, tak apalah. Kau mau lalu, kau lalu. Tapi kalau malam, masa aku, kau jangan kacau aku, cepat aku.
Aku mau rehat kah, aku mau apa kah. Antara ramai-ramai yang pergi dalam 5 orang di waktu itu, kita kan kawan ada pelbagai karakter. Ada yang penakut, ada yang terlebih takut, terlebih berani, macam-macam karakter, okey. Masa dah situ kan saya cakap, oh korang masih lagi stay lagi situ, tidur lagi situ. Sebab selalunya mesti ada seorang dua yang membuat keputusan, weh, jom lah kita balik. Jom lah kita balik. Selalu macam itu bang. Ada ke yang sebut? Ya. Tapi waktu tu memang tidak ada bang. Semua pun buat macam biasa saja. Oh, dahsyat orang Sabah. Dahsyat kan. Stay ya, nampak tu. Sebab kita dari maghrib sampai ke tengah malam kita orang borak-borak, ketawa-ketawa, main gitar apa semua. Kita tak ada macam kena ganggu ke, apakah bunyi-bunyi ke, apakah benda-benda pelik ke apa. Memang tak ada langsung bang. Artinya dia memang tak mengganggu kita. Cuma rasanya bila diingat-ingat balik, bila kita cuba lalu di tempat itu, rasanya mungkin memang tempat itu memang tempat dia stay kan. Mungkin dia punya pot dia lah. Ada cakap, pot kau orang sebelah, ini pot aku. Kalau mau lalu sebelah. Ini tempat aku. Aku tak kacau kau jangan kacau aku. Mungkin begitulah lebih kurang. Sampai lepas yang kita nampak dia pun bagi nampak kita yang bahwa dia ada di situ. Dan selepas tu dia pun tak ada ganggu. Selepas tu kita orang buat macam biasa je lah. Untuk mak kan, abang dah pergi dah siang dengan mak. Dah habis kejadian tu, semua akan bersurai rumah masing-masing. Abang ada kongsi tak pengalaman dekat mak, apa yang berlaku yang korang nampak di situ? Ada. Mak cakap apa? Dengan mak. Kan kebun tu di antara kebun arwah abah tu, kebun yang kiri kanan yang sudah ditebang semula. Kebun yang sebelah kiri tu, dia lebih lama terbiar berbanding dengan kebun kita bang. Oh, lagi bersemak. Jadi kalau abang tengok, jadi bila kebun tu ditumbang, dikasih bersih, buat penanaman semula, mak cakap mungkin benda tu dah menghuni di sebelah, tempat dia memang sudah lama menghuni di situ. Tapi bila ditebang, tempat dia mungkin terganggu, dia pindah ke tempat kita masih agak hutan lagi masih kan. Dia pindah ke sebelah. Mungkin. Mak cakap begitulah. Yelah. Bila ladang sawit dah terbiar kan, semak samun, memang susah orang nak potong sawit lah kita panggil kan. Potong buah. Tadi abang Bro Halim tadi ada sebut satu perkataan tadi. Pokok sawit berusia berapa tadi? 40 tahun lebih. Memang 40 tahun ke bro? Ya. Gini bang, saya sekarang pun sudah 47 tahun. Sawit yang di kebun kita orang ni sampai sekarang masih ada sebahagian lagi yang masih belum ditumbang. Waktu saya ingat saya lah, waktu saya lahir pun saya pernah nampak gambar-gambar lama waktu awal mula arwah abah dengan mak masuk pergi jadi peneroka di situ. Sawit tu memang sudah agak tinggi bang. Bayangkan, saya ingat saya lebih lah bang umur sawit tu sekarang. Ya, kalau nak tahu saya pun anak peneroka. Okey. Saya anak Feda. Jadi kalau nak cerita pasal sawit dipotong untuk tanam semula ni, sepanjang saya hidup ni dah ada beberapa kali dah juga kan. Ada ni yang paling latest ni, nak potong sawit ni, nak tanam semula ni 2028. Kita lagi 2 tahun lagi. Lepas tu kita nak potong pokok, nak tebangkan dan tanam baru. Tanam baru pada tahun 2030. Tapi bila Ngai sebut berusia dah berapa puluh tahun, maksudnya korang kat sana untuk tanam semula tu lambat Lambat sebab bibit sawit yang digunakan oleh kerajaan lah kan, bibit sawit yang dulu ni bang digunakan untuk yang ditanam di tanah rancangan ni bukan macam bibit sawit sekarang ni. Bibit sawit sekarang ni 2 tahun 2,5 dia sudah mulai mengeluarkan hasil. Bibit sawit yang dulu ni dia agak lambat. Okay, ada jenisnya ada lain sikit. Yalah, abang tahu
apa ni, buruh kalau guna sabit tu dia ada yang bahagian dalam dengan bahagian luar kan. Dia sepasang tu kan. Okey. Boleh kasih boleh laras, kasih panjang, kasih pendek. Okey. Dua- Maksudnya sabit kita sabit galah tu, Sabit tu ya. Galah kita tu. boleh pendekkan, boleh panjangkan. Okey. Ya, kita panjangkan yang sepanjangnya panjang mungkin, laraskan yang paling panjang sekalipun tak sampai bang. Panjang betul pokok, tinggi betul. Ya betul bang, ya betul. Macam Sebab- gini selalunya kita upah Indonesia lah. Kalau lah terlalu Ya. tinggi korang, batang sawit ataupun galah tu dah melendut dah macam gini dah. Bengkok dah tu atas. Sebab apa bang? Sebab Felda dengan tanah rancangan ni dia sistem dia tak sama bang. Tanah rancangan dulu kita boleh, dulu dia ada guna satu sistem koperasi. Koperasi itu dia akan kawal kumpul dan jual hasil sawit kan. Tapi bila satu masa tu arwah abah apply satu lesen dari MPOB, mengumpul dan memindah, kira jual atas nama sendirilah, tidak melalui koperasi. Okey. Kita boleh tumbang bila kita mau, tak mau tumbang pun boleh, sebab kita sudah tidak melalui koperasi. Kalau Felda dia tak gitu kan. Felda punya sistem ada lain sikit. Yelah. Dia Felda Feda tu kira ada baru. orang Feda ada yang hantar dekat pejabat, ada yang tak hantar Ada ke yang pejabat. Ada yang menguruskan sebab orang nak duit cepat. Sebab kalau kat sana tu kena ada potong berapa persen kat situ. Macam tu lah lebih kurang. Potong pengurusan. Kalau penerokan rancangan ni dia ada beza sikit bang. Kalau kita mau, kita boleh apply lesen untuk jual, memindah, mengumpul dan menjual dengan menggunakan lesen yang dikeluarkan oleh MPOB. Jadi kita kena ni yang bibit sawit yang mula-mula kerajaan pakai untuk penerokan Felda. Mungkin juga digunakan untuk penanaman pertama Felda, tapi lepas tu bila sudah penanaman semula tumbang, dia guna bibit yang jenis yang baru lah, yang cepat mengeluarkan hasil. Cepat Ya, mengeluarkan hybrid hasil sikit dan juga kan? cepat. Hybrid ya. Betul. Memang sangat-sangat tua bang. Yelah, yang sekarang ni dah apa ni, mix kot rasanya kot. Maksudnya benih di awal-awal dulu Feda lain kan, dan sekarang lain. Okey, tanah rancangan. Cakap dia belia beza dengan Feda, kata dia. Okey, faham. Iya. Rancangan belia betul. Menarik ya cerita daripada Ngai ataupun Brother Halim kita ni. Okey, melibatkan, saya sangka kan tadi hanya sekadar cerita, hanya tangisan. Bukan tangisan, cerita dengan suara yang susah manusia nak ikut. Sampai Brother pergi follow, pergi ke rumah sebelah kan, diganggu dia tu. Rupanya ada kaitan, apa tu, ada sambung pula dengan cerita melibatkan Feda. Tadi ada sebut dengan kayu belian, betul kan? Belian pokok Kayu belian kan? Belian kan. Okey, sebelum ni ada dalam bilik gelap ada kongsikan berkenaan dengan pokok belian ni, kayu ni. Memang harga dia mahal kan, memang pokok dia pun tahan betul. Sekarang Kayu harga dia mahal bang. Kalau dulu diorang tak mau ni kayu. Mana-mana lot tanah rancangan yang ada kayu ni banyak, diorang tak mau. Diorang pilih yang tanah yang landai, tidak berbukit, kayu belian tak ada, gitu. Jadi kita kena yang lot yang ada banyak kayu ni. Siapa yang lot yang paling banyak kayu tu, untung lah dia, betul tak? Ya, orang siap curi bang kayu. Dia potong dalam kebun tu, oleh kerana tidak dijaga langsung. Diorang sewenang-wenang masuk, potong ikut saiz yang dia mahu. Dia potong, dia bawa keluar. Macam kita orang langsung tak jaga kebun tu. Dekat situ juga potong. Potong situ. Ikut saiz yang kau mahu lah. 4-4 ke 8-8 ke, berapa kaki panjang kau punya suka lah. Dahsyat Okey, ada yang komen kat bawah ni tak habis cerita rumah kosong. Rumah kosong tadi dah habis dah. Rumah kosong tadi abang tu dah brother kita ni Ngai ni dah geledah, dah tengok rumah tak ada apa-apa, hanya ada kucing je dengan anak dia. Betul, brother ni masuk balik rumah dia balik tadi kan. Okey, Abang Ngai ataupun Brother Halim, kita dah pada hujung-hujung ni. Okey, seperti biasa setiap cerita kita ada pengajaran. Kalau Brother Ngai cerita ni, saya teringat kepada Abang Sabah tu juga. Nama dia Abang Ali. Ada layan tak? Abang Bro Halim, cerita Abang Ali, orang Sabah dekat YT. Nanti cuba layan. Nanti saya cari free. di YT bang.
Sebab suara dia dengan Brother Ngai lebih kurang je. Sebab orang Sabah kan. Bagi saya sama je. Cara penceritaan dia menarik. Sama je dengan bro. Okey, jom kita dengar pengajaran untuk Brother Ngai. Okey, dari segi pengajaran tu, dari dua-dua kisah yang saya ceritakan ni, cuba jangan pandang dari sudut seramnya kalau boleh. Bab cerita Ramah Kosong tadi, bukan saya cerita mau mengatakan saya dia berani, tidak. Bab cerita yang kedua, saya nampak depan mata, kita orang stay je sampai pagi, bukan bab kita berani, tidak. Kita sama manusia sekalipun, berani bila kita benar. Takutlah pada tempatnya. Satu. Kedua, jangan sampai akidah kita terpesong. Takut pada sama makhluk. Jangan juga takbur. Jangan bangga diri, jangan besar diri. Ya kan? Ya, kita punya sifat lah, sifat kita kena jaga. Yang buruk tu sifat. Sifat kita, bukan kita. Itu saja. Kalau ada yang kata-kata yang tak berapa sedap didengar apa semua tadi, ya minta maaf lah. Orang Sabah cakap ni bahasanya ada kasar sikit. Abang bukan cakap orang Sabah je bang. Mana-mana orang negeri semua ada bahasa kasar dia. Termasuk saya pun ada kasar dia juga. Okey. Itu dah kisah daripada Brother Ngai ataupun Abang Halim. Okey, kalau korang okey. Korang tahu lokasi Brother Ngai ni, komen, korang boleh komen di bawah. Okey, kalau lagi yang tengah menonton sekarang ni ada orang Sabah, tolong komen dekat bawah, hadir support Brother Halim kita. Okey, jumpa lagi. Bang, boleh sikit lagi? Sikit saja, boleh? sikit je kamu cakap. Maghrib tadi kita orang dengar lagi orang bersalam, perempuan. Ramai yang dengar, kita cari tiada. Yelah, betul. Sebab isteri pernah cakap sebelum ni kan, rumah ni selalu bagi orang salam, betul tak? Orang bagi salam. Tadi berlaku lagi. Saya dengar, isteri dengar, anak-anak dengar. Waktu tu anak-anak, kawan-kawan dia datang rumah, diorang main game apa entah. Diorang sahut salam tu. Tengok tak ada orang. Betul-betul tak ada orang. Boleh tahu tak dia bagi salam tu selalunya sekali, 2 kali? Biasanya sekali bang. Tapi dia bagi salam sekali tu memang biasanya pasti akan didengar. Kalau 2 kali sempat tak rekod. Dia pasti bagi salam sekali di waktu yang semua orang mungkin sunyi, ada sela-sela sunyi itu, jangan bagi salam di situ. Biasanya semua orang dengar. Kebiasaannya semua orang dengar. Faham. Itu saja. Itu dia. Menarik kisah kali ini. Terbaik bang, rendah diri walau mungkin penuh isi. Tadi ada bunyi anjing, tu kira dah time ke bang? Bukan. Okey, itu bukan bunyi anjing kat saya, itu bunyi anjing dekat mah. Bunyi anjing di sini. Mau sikit lagi. Mau cerita pasal anjing pula. Tadi dengar bunyi anjing. Jam 3 5 minit sebelum jam 3 ataupun 3 tepat atau 3 lebih-lebih sikit, anjing tu akan melolong dari sebelah atas. Dia akan bergerak ke bawah. Seperti dia mengiringi sesuatu. Macam ada benda dia ikut. Dia akan melolong panjang. Sampai satu tempat, dia stop. Jam 3. Tempat ni lah. Kita orang sudah biasa dengar. Kita tahu sudah. Kita kalau dengar tu, kalau kita masih jaga lagi, dia limpas. Kalau kita main limpas, dia lalu, dia tengah lalu. Tapi itu memang rutin dia. Setiap pagi jam 3, dekat-dekat jam 3 atau 3 lebih sikit, ataupun jam 3 tepat, pasti anjing itu akan melalak dari sebelah atas. Anjing itu akan ikut, melalak, bergerak ke bawah. Mungkin dalam 200 meter gitu, lepas tu anjing itu akan stop. Melalak. Lagi bertambah seram saya dengan bagi salam tu selalu dekat rumah dia, anak beranak semua dengar, anak dia dengar, sekarang anjing pula. Menarik. Okey, bro, kita jumpa lagi. Ngai, Abang Halim. Okey, terima kasih. Waalaikumsalam. Itu dia daripada Brother Halim.
Kisah-kisah seram dan misteri di bilik gelap.